Okay, kita teruskan dengan latihan 2 bahagian struktur. Okay, soalan dia bagi 2 tindak balas. And then dia minta kita tentukan dia, adakah dia tindak balas redox dan terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Jadi kita kena kesan, adakah satu tindak balas ini mengalami pengoksidaan dan penurunan serentak. Kalau ya, maka dialah tindak balas redox. Kemudian kita akan terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Maksudnya ada peningkatan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Jadi kita tengok A sebenarnya adalah satu tindak balas pembentukan garam tak terlarutan, insoluble salt, plumbum klorida. Lead chloride di sini. Semua ion klorida adalah terlarut kecuali Persatuan Agama Hindu. Jadi di sini kita ada plumbum. Selain daripada plumbum, silver klorida, argentum klorida ataupun dan mercury klorida, juga tidak larut. Jadi tindak balas di sini adalah kita campurkan 2 larutan aqueous, dia akan menghasilkan 2, 1 tak terlarut, 1 garam terlarutan. Ini bukan tindak balas redox kerana jika saya perhatikan, saya ambil mana-mana satu contoh, saya ambil plumbum. Saya ambil lead di sini. Lead dalam aqueous Pb2+. Kemudian di belakang dia tetap berada di dalam keadaan aqueous dalam bentuk plumbum ion 2+. Jadi nombor pengoksidaan dia daripada bahan tambah 2 sampai ke akhir pun tambah 2. Jadi tiada perubahan dari segi nombor pengoksidaan dia. Kita tengok yang B pula. B adalah tindak balas displacement of metal, penggantian logam. Magnesium magnesium lebih elektropositif daripada lead ataupun plumbum. Jadi dia boleh menggantikan, dia boleh mengesaukan plumbum. Di mana plumbum akan tukar daripada plumbum 2+ kepada plumbum metal. Jadi di sini ada perubahan nombor pengoksidaan daripada asal dia 2 sudah turun kepada 0. Jadi penurunan nombor pengoksidaan sini sebenarnya merupakan satu proses penurunan. Pada masa yang sama, magnesium pula. Magnesium telah mengesahkan ion plumbum nitrat. Telah mengesahkan plumbum ion daripada plumbum nitrat. Jadi dirinya akan menjadi magnesium ion 2+ daripada metal. Jadi nombor pengoksidaan dia 0 sudah meningkat kepada tambah 2. Jadi di sini adalah satu proses pengoksidaan. Jadi kita punya contoh jawapan bolehlah macam ini. A bukan tindak balas redox kerana tiada unsur yang mengalami sebarang perubahan nombor pengoksidaan. Ini kalau you tak terangkan pun tak apalah. Contoh nombor pengoksidaan bagi plumbum dalam kedua-dua larutan aqueous ialah 2. B ialah tindak balas redox kerana serentak ada penurunan dan pengoksidaan. Penurunan diwakili oleh nombor pengoksidaan bagi plumbum dalam larutan aqueous plumbum nitrat ialah positif 2 telah bertukar kepada 0 dalam logam plumbum semasa tindak balas penurunan. Pada masa yang sama, nombor pengoksidaan bagi magnesium dalam logam magnesium
ialah kosong telah bertukar kepada tambah 2 dalam larutan aqueous magnesium nitrat semasa tindak balas pengoksidaan. Jadi jika kamu mempunyai 4 isi ini, jadi jawapan kamu adalah 4 markah. Kita tengok B pula. Darjah 8 menunjukkan maklumat bagi tindak balas 1 dan 2. Ini adalah pengesaran logam. Daripada logam lebih elektropositif boleh mengesarkan ion logam yang kurang elektropositif dalam larutan aqueous dia. Jadi jika larutan berwarna biru berubah menjadi tidak berwarna, ada perubahan, logam M mesti lebih elektropositif daripada kuprum 2 sulfat. Jadi kita tengok di sini, kuprum di second last, semua logam di atas dia kita boleh guna, kecuali hidrogen tak boleh sebab hidrogen bukan logam. Jadi contohnya saya guna zinc. Zinc lebih elektropositif daripada kuprum. Jadi zinc dia akan mengesalkan kuprum dan dirinya akan menggantikan kedudukan kuprum ion ke dalam larutan aqueous dia. Jadi kuprum ion daripada aqueous dalam bentuk ion kuprum 2+, sekarang sudah jadi logam kuprum. Jadi kita boleh nampak di sini, kenapa warna biru menjadi tidak berwarna. Sebab biru adalah disebabkan oleh adanya kuprum 2+ ion. Apabila kepekatan kuprum 2+ ion ini semakin berkurangan sebab kebanyakan sudah menjadi logam, jadi dia akan bertukar daripada berwarna biru kepada tidak berwarna. Kita tengok tindak balas 2 pula. Sini pun ada berlakunya perubahan menjadi biru. Jadi kita boleh tahu logam N mesti lebih elektropositif daripada argentum. Jadi argentum kita boleh tengok dia adalah last. Jadi mesti logam yang berada di atas dia. Jadi kita tengok pemerhatian. Larutan tidak berwarna menjadi biru. Kita boleh faham biru disebabkan oleh kuprum 2+ ion. Jadi daripada tak ada kuprum 2+ ion sudah jadi ada. Jadi kuprum 2+ ion ini asal daripada mana? Mesti daripada logam kuprum. Jadi apa yang berada di sini mestilah logam N ialah kuprum tindak balas dengan silver nitrate. Kuprum lebih elektropositif daripada silver, jadi dia akan mengesalkan dia menjadi kuprum nitrat. Dan argentum atau silver ini akan tersesar keluar sebagai logam silver. Jadi ini dia minta kita cadangkan logam yang sesuai untuk M dan N dan tulis persamaan ionik. Jadi persamaan ionik adalah persamaan ion keseluruhan lah. Untuk kedua-dua tindak balas tersebut. Jadi jawapan yang pertama, logam M tadi kita boleh guna banyak contoh tapi saya guna zinc di sini. Nombor 2, mesti kuprum saja kerana ada perubahan larutan dia daripada tidak berwarna hingga berwarna biru. Maksudnya larutan kita semakin banyak kuprum ion. Kemudian nombor 3, kita nak tulis persamaan ion. Sebelum kita tulis persamaan ion atau persamaan ion keseluruhan, kita mesti tentukan setengah persamaan dulu. Walaupun tak ada markah di sini, tetapi kita perlu buat. Jadi di sini kita tahu terminal negatif, iaitu terminal bahagian yang melibatkan pembebasan elektron adalah daripada zinc.
Jadi zinc akan tukar menjadi zinc iron 2+. Kemudian kita balancekan. Okay, dia akan derma 2 elektron. 2 elektron ini akan diterima oleh cuprum ion daripada larutan aqueous. Kemudian dia akan diturunkan kepada cuprum. Jadi kita tengok, okay, elektron dalam dua tindak balas ini adalah sama. Jadi kita boleh terus ringkaskan dia dan kita boleh turunkan bahan zinc tambah cuprum ion kepada, ini contoh. Zinc tambah cuprum ion, dia menghasilkan cuprum metal dan zinc 2+ ion. Kalau di sini kamu tak nak tulis terminal negatif, you nak tulis pengoksidaan pun boleh. Terminal negatif you nak tulis penurunan pun boleh. Sebab sini dia tak minta kita nak betul-betul apa keyword yang kita nak guna. Dia bagi markah yang penting daripada persamaan ion. Jadi kalau ada persamaan ion ini betul, kita boleh bagi 2 markah. Cuma di sini saya akan tuliskan sekali dengan keadaan. Kalau you tak tulis pun kita boleh terima. Untuk tindak balas 2 pula, ini adalah setengah persamaan dia. Jadi di sini kita boleh nampak kenapa mesti tulis persamaan setengah ini. Dalam kes ini kita boleh nampak dalam pengoksidaan kita melibatkan 2 elektron. Dalam penurunan 1. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena balancekan. Jadi terminal positif ataupun di sini tindak balas penurunan akan berubah menjadi ini. So, sudah dapat 2 elektron daripada kedua-dua terminal. Kita akan ringkaskan, barulah kita dapat persamaan ion. Jadi di sini 6 markah. 1 logam M, 1 logam N, kemudian persamaan ion. Untuk tindak balas 1 dan tindak balas ion untuk tindak balas 2, di mana pastikan silver ion dengan silver metal ini ada 2 di hadapan. Kita tengok C pula dengan menggunakan larutan P dan Q. Ion Fe2+ boleh bertukar menjadi Fe3+ dan sebaliknya. Jadi di sini kita tengok tindak balas 1 unsur ferrum daripada 2+ menjadi 3+. Nombor pengoksidaan tambah 2 kepada tambah 3. Ini adalah pengoksidaan. Jadi bahan yang kita perlukan untuk mengubahkan adalah larutan P ialah ejen pengoksidaan. Tindak balas 2 pula unsur ferrum mengalami penurunan sebab Fe3+ kepada Fe2+. Maksudnya perubahan nombor pengoksidaan tambah 3 turun kepada tambah 2. Jadi yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah larutan Q yang merupakan ejen penurunan. So ejen pengoksidaan, at least kita kena tahu klorin. Ejen penurunan, at least kita kena tahu logam reaktif. Ataupun 2 larutan ion halida. Di sini saya guna 2 contoh yang paling popular dalam eksperimen. Ejen pengoksidaan saya guna kalium manganat 7 berasid dan ejen penurunan saya guna kalium iodida. Nampak saya guna yang first. Jadi soalan dia minta kita cadangkan P dan Q, kemudian memilihkan tindak balas 1 atau 2 untuk huraikan eksperimen dia. Eksperimen ini kita hurai bukan tindak balas Fe3+, 3+2+, tetapi mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak. Our first experiment. Kemudian kita kena sertakan raja berlabel dan persamaan ion yang terlibat. Untuk tulis persamaan ion, kita mesti tulis dulu setengah persamaan dan barulah kita tukarkan kepada persamaan ion. Jadi di sini ini cadangan
contoh skema jawapan. Larutan P saya guna larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan Q saya guna kalium iodida. Okey, ini sudah 2 markah. Lagi 8. Okey, saya kena huraikan eksperimen. So, huraian eksperimen ini, okey, hurai saja. Dia tak minta kita tulis laporan. Jadi, untuk saya pilih tindak balas 1 lah. Huraian eksperimen daripada prosedur. Okey, prosedur sini panjang lebar. Okey. Kalau kita boleh gantikan dengan satu ayat, susunkan radas seperti rajah, kita boleh skipkan. Okay, jadi di sini tuangkan asid bla 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 dengan berhati bla 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 dengan berhati bla bla bla. Kita boleh skip semua, susunkan radas dan bahan seperti dalam rajah. Okay. And then dekat sini kamu boleh terus tulislah. Ferrum sulfate 0.2 mol, kalium manganat berasid 0.1 mol, terus tulis ke dalam rajah. So 1, 2, 3 kita boleh skip. Susunkan radas dan bahan seperti dalam rajah. Okay, ini adalah pemboleh ubah manipulasi kita. Okay, dan termasuk fix lah. Okay, fix di sini kita boleh nampak. Okay, ketinggian tube U adalah sama untuk terminal negatif dan positif. Okay, kemudian kita boleh sambunglah apa yang kita nak ubah di sini, and then pemerhatian macam mana kita rekodkan. Okay. Okay, jadi untuk prosedur dan rajah, okay, yang saya bagi di sini hanya 3 markah lah. Okay, kemudian keputusan 3 markah di sini. Okay, kita kena terangkan pemerhatian dan juga inference. Okay, kamu boleh rujuk jawapan di sini. Okay, dan satu lagi kita boleh tulis jarum galvanometer terpesong. Okay, menunjukkan ada pemindahan elektron daripada ferrum 2+ kepada kalium manganat 7 berasid melalui litar luar. Okay, kemudian 2 lagi markah untuk persamaan ion. Okay, untuk bahagian last sahaja. Okay, tetapi kita kena tunjukkan dari setengah persamaan. So, kalau you boleh hafal ini, you tulis saja. Kalau you tak boleh hafal, you kena tunjukkan step by step. Okay, macam mana tukar daripada ferrum kepada ferrum 3+. And then ion manganat ini macam mana tukar kepada ion mangan. Kemudian kita seimbangkan elektron dia. Okay, kita ringkaskan dan kita turunkan semua bahan dan hasil. Okay. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.